Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran lagi bersama dengan Cikgu Sabah dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3. Pada hari ini kita masih meneruskan tema 5 iaitu tema kebudayaan, kesenian dan estetika dengan unit 14 kenali kesenian kita. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran menulis dengan DSKP 3.2.2, mengedit dan memurnikan penulisan daripada aspek dalam kurungan Roman 1, ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Tajuk petikan atau teks yang akan kita pelajari pada hari ini ialah gambus dan kompak. Teks tersebut terdapat pada halaman 9 buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 Kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Manakala kriteria kejayaan untuk slot pada hari ini, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat mengenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca serta membetulkannya. Apakah yang dimaksudkan dengan tanda bacaan? Tanda bacaan ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Mari kita ulang kaji serba sedikit mengenai tanda-tanda bacaan yang telah kamu pelajari dan khususnya yang akan kamu gunakan pada slot hari ini. Jenis-jenis tanda bacaan tersebut ialah yang pertama, tanda noktah ataupun tanda titik. Tanda noktah ataupun tanda titik ini biasanya kita gunakan apabila kita mengakhiri sesuatu ayat. Kedudukannya terletak pada hujung ayat tersebut. Biasanya kita menggunakan tanda noktah ini pada akhir ayat penyata. Kedua, tanda koma. Tanda koma kita gunakan pada ketika kita menggunakan ayat majmuk ataupun ayat berlapis. Tanda koma ini mengisyaratkan bacaan tersebut mempunyai jeda. Seterusnya, tanda soal. Tanda soal digunakan ketika kita menulis atau menggunakan ayat tanya. Keempat, tanda seruan. Tanda seruan ini dikhususkan untuk ayat seru. Dan akhir sekali, huruf besar. Huruf besar digunakan di permulaan ayat ataupun pada pangkal ayat ataupun pada kata nama khas. Berikut merupakan simbol-simbol bagi jenis-jenis tanda bacaan tersebut. Kamu boleh semak di sini ya. Baik. Kita teruskan sesi ini dengan mengulang kaji pula apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan. Imbuhan ini telah kamu pelajari dalam sesi yang lalu ya. Baik, imbuhan merupakan proses kata dasar diberi tambahan sehingga menerbitkan kata terbitan. Imbuhan terbahagi kepada yang pertama, imbuhan awalan. Imbuhan awalan bermaksud penambahan di awal kata dasar. Contoh, imbuhan mem, imbuhan ber,
imbuhan ter, dan imbuhan pen. Kedua, imbuhan apitan. Imbuhan apitan merupakan penambahan di awal dan di akhir kata dasar. Maksudnya di sini, kata dasar berada di tengah-tengah dan diapit oleh imbuhan. Contohnya, imbuhan ke dan diakhiri dengan an. Kemudian, imbuhan apitan meng, kan, imbuhan apitan men, kan, imbuhan apitan pen, an, imbuhan apitan di, i, dan di, kan. Baik, imbuhan yang ketiga pula ialah imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran merupakan penambahan di bahagian akhir kata dasar. Contohnya, imbuhan i, imbuhan an, dan juga imbuhan kan. Sekarang, mari kita beralih kepada buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 kamu pada halaman 9. Dalam halaman 9 ini, terdapat petikan yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu gambus dan kompak. Kita akan cuba mengenal pasti kesalahan dari segi ejaan, tanda baca, dan imbuhan yang terdapat dalam petikan ini. Seterusnya, kita akan cuba membetulkan kesalahan tersebut. Oleh kerana tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah gambus dan kompang, berikut cikgu paparkan gambar alat muzik gambus supaya kamu dapat melihat alat ini dengan lebih jelas. Bentuk alat ini seakan-akan buah pear yang dibelah dua. Berikut pula merupakan alat muzik kompang. Biasanya alat muzik kompang ini berbentuk bulat. Mari kita teruskan sesi ini dengan membaca teks gambus dan kompang ini bersama-sama dengan cikgu. Gambus dan kompang. Hanif dan Nabila sering membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional, iaitu gambus dan kompang. Gambus ialah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Gambus berbentuk seperti buah pear yang dibelah dua. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis, iaitu gambus tali tiga sehinggalah gambus yang mempunyai 12 tali. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan ghazal, zapin, inang, dan joget. Baik, demikian tadi penerangan mengenai alat muzik tradisional gambus ini. Dalam teks tadi ada dinyatakan bahawa alat muzik gambus ini digunakan untuk persembahan ghazal. Ini adalah gambar persembahan ghazal. Kamu dapat lihat di sini di mana alat muzik gambus ini digunakan oleh pemain atau kumpulan ghazal ini. Seterusnya, alat muzik gambus juga digunakan dalam persembahan tarian joget atau inang. Kalau kamu perhatikan pemain alat muzik pada bahagian belakang penari-penari ini memainkan alat muzik gambus untuk mengiringi tarian yang dipersembahkan.
Begitu juga alat muzik gambus ini digunakan dalam persembahan tarian zapin. Rasa tentu kamu dapat lihat alat muzik gambus ini digunakan oleh pemain yang mengiringi tarian zapin ini. Mari kita teruskan sesi ini dengan membaca teks yang berikutnya. Kompang ialah alat muzik tradisional. Alat muzik ini populer dalam kalangan masyarakat Melayu. Kompang tergulung dalam kumpulan alat muzik gendang. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Cara memalu kompang adalah dengan mengepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi yang lain. Kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar tradisinya menjaga. Demikian, kita sudah pun membaca petikan ini. Sekarang mari kita teruskan dengan slide yang berikutnya. Slide ini memaparkan gambaran kompang dimainkan dalam satu majlis rasmi sebagai persembahan. Manakala dalam gambar yang kedua, kompang ini dimainkan dalam majlis perkahwinan. Ya. Rasa kamu dapat lihat di situ pengantin sedang bersanding dan diiringi dengan paluan kompang. Slide ini memaparkan petikan atau teks yang kita telah baca sebentar tadi. Teks ini mengandungi banyak kesalahan. Cikgu rasa kamu tentu telah mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks ini. Kesalahan yang agak ketara yang boleh kamu temui dalam petikan atau teks ini pada perenggan pertama terdapat kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan berlaku pada ejaan populer. Terdapat juga kesalahan ejaan pada perkataan tergulung dan kesalahan pada ejaan kulit dan akhir sekali kesalahan pada ejaan kambing. Ya, kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan-kesalahan yang ketara yang boleh kamu kenal pasti atau cam dengan mudah. Itu untuk perenggan yang pertama. Bagi perenggan yang kedua, terdapat kesalahan dari segi tanda bacaan. Cikgu rasa kamu tentu dapat lihat selepas perkataan lilit itu terdapat tanda koma. Sebenarnya selepas perkataan lilit ini adalah pengakhiran atau hujung ayat. Contoh ayat ini kita bacakan, kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Kita berhenti di situ, sepatutnya tanda koma itu tidak berada di situ. Tanda yang sepatutnya menggantikan koma ialah tanda noktah ataupun tanda titik.
Kesalahan bacaan atau tanda bacaan yang kedua terdapat pada perkataan kompang. Perkataan kompang ini merupakan permulaan ayat atau pangkal ayat. Huruf K ini sepatutnya merupakan huruf besar. Baik, seterusnya, cikgu rasa tentu kamu dapat melihat penanda wacana di sini, iaitu kemudian. Biasanya selepas penanda wacana perlu diikuti dengan tanda koma. Dan akhir sekali terdapat kesalahan tanda bacaan untuk perkataan lain. Selepas perkataan lain itu dalam teks ini diikuti dengan tanda seruan. Ayat ini bukan ayat seruan, tapi ayat ini merupakan ayat penyata. Jadi, tanda seruan tidak sesuai digunakan dalam ayat ini. Tanda seruan hanya digunakan pada ayat seru. Baik, kita beralih ke perenggan yang ketiga. Dalam perenggan yang ketiga, terdapat kesalahan dari segi penggunaan imbuhan. Kesalahan yang pertama ialah kesalahan pada ejaan mengmalu. Apabila imbuhan meng dipadukan dengan kata dasar palu, sepatutnya huruf M ini huruf G ini digugurkan. Jadi ejaan ini tidak betul. Kemudian mengtepuk. Kata dasar tepuk, imbuhan meng ini tidak betul penggunaannya. Sepatutnya meng itu digantikan dengan meng. Dan terdapat juga kesalahan penggunaan menikut. Menikut di sini imbuhan me tidak sesuai digunakan untuk ikut. Kata dasar ikut, sepatutnya imbuhan me ini digantikan dengan imbuhan meng. Begitu juga dengan imbuhan menjaga. Penggunaan imbuhan menjaga ini tidak tepat. Sepatutnya imbuhan ini perlu digantikan dengan imbuhan terjaga. Imbuhan menjaga merupakan kata kerja aktif transitif. Mari kita lihat kesalahan ini dengan lebih jelas dalam slide cikgu yang berikutnya. Slide ini memaparkan kesalahan ejaan dalam teks tadi. Contohnya, ejaan popular itu tadi telah salah. Jadi, sepatutnya digantikan dengan ejaan ini. Begitu juga dengan ejaan tergulung juga tidak betul. Sepatutnya digantikan dengan ejaan tergolong. Kulit. Huruf I salah, sepatutnya digantikan dengan kulit, iaitu huruf I digantikan dengan huruf I. Begitu juga dengan ejaan kambing tadi. Ejaan yang tepat untuk kambing ialah kambing. Kamu dapat lihat ejaannya di situ. Baik, kesalahan tanda baca dalam teks. Tadi cikgu telah nyatakan kesalahan tanda bacaan dalam teks itu berlaku pada ejaan selepas ejaan lilit. Tanda koma sepatutnya digantikan dengan tanda noktah. Begitu juga dengan ejaan tanda bacaan kompang. Huruf K sepatutnya digantikan dengan huruf K yang besar. Begitu juga dengan penanda wacana. Kemudian tidak diikuti dengan tanda koma. Sepatutnya selepas tanda
wacana, selepas penanda wacana perlu diikuti dengan tanda koma. Dan akhir sekali, selepas perkataan lain dalam teks tadi, terdapat tanda seruan. Jadi tanda seruan ini tidak sesuai digunakan pada penghujung ayat tadi kerana ayat itu bukan merupakan ayat penyata. Ayat itu adalah ayat penyata dan tanda seruan itu tidak sesuai digunakan. Sepatutnya selepas perkataan lain tadi diikuti dengan tanda noktah. Tanda seruan hanya digunakan untuk ayat seru sahaja. Dan akhir sekali, kesalahan imbuhan dalam teks. Kesalahan imbuhan berlaku pada ejaan meng-malu. Imbuhan meng tidak sesuai digunakan. Sepatutnya imbuhan me atau mi sahaja. Begitu juga dengan mengtepuk tidak sesuai digunakan. Dan imbuhan yang sepatutnya digunakan ialah menepuk. Dan seterusnya, untuk perkataan menikut, imbuhan me tidak sesuai digunakan, sepatutnya digantikan dengan imbuhan mengikut. Dan akhir sekali, menjaga, imbuhan itu tidak tepat. Imbuhan menjaga merupakan kata kerja transitif aktif tidak sesuai digunakan untuk ayat tersebut. Sepatutnya imbuhan menjaga itu digantikan dengan imbuhan terjaga. Baik, sekarang kita lihat pula tugasan kamu. Tugasan kamu terdapat pada buku aktiviti jilid 2 kamu pada halaman 10. Dalam halaman ini, kamu dikehendaki mengenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca, kemudian membetulkannya. Baik. Petikan ini merupakan petikan tokoh draf negara. Aku rasa kamu boleh baca sendiri di sini. Cikgu cuma nak memaparkan 1-2 contoh supaya kamu lebih jelas tentang tugasan kamu. Baik, mari kita baca teks atau petikan ini bersama-sama sebagai panduan kepada kamu. Latar belakang penglibatan Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakub seorang tukang perak. Beliau mula terdedah kepada kerja-kerja pertukangan perak seawal 7 tahun. Sejak kecil, beliau sering memerhatikan hasil kerja pertukangan bapanya. Baik, cukup dekat situ. Dalam perenggan pertama ini terdapat banyak kesalahan ejaan. Jadi, cikgu nak kamu kenal pasti kesalahan ejaan tersebut. Contohnya, untuk ejaan 7 ini terdapat kesalahan ejaan. Huruf O itu sepatutnya digantikan dengan huruf U. Begitu juga sejak kecil sepatutnya digantikan dengan huruf I, K-E-C-I-L, kecil. Jadi itu antara beberapa kesalahan. Cikgu harap kamu dapat mencarinya lagi kerana dalam teks ini terdapat banyak kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca yang perlu kamu kenal pasti. Selepas kamu mengenal pasti kesalahan ejaan tersebut, cikgu nak kamu salin semula petikan ini. Sama bentuknya seperti ini, cuma kesalahan-kesalahan tersebut kamu betulkan dan kamu gariskan dengan menggunakan pensel warna biru. Ya, warna biru ya, macam biasa kalau guna latihan yang Cikgu Sabah minta kamu buat, kamu mesti menggariskan kesalahan tersebut dengan pensel warna biru dan cikgu akan tanda menggunakan
pen merah. Kamu salin semula petikkan ini ke ruangan kosong dengan membetulkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam petikan ini. Baik. Cikgu rasa itu saja untuk slot hari ini. Sila lengkapkanlah tugasan kamu dan nanti cikgu akan pungut buku aktiviti jilid 2 kamu untuk semakkan. Baik, paparan slide ini menunjukkan tugasan yang perlu kamu lakukan. Untuk slot hari ini, sekian dulu sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.